Maka ketika itu apabila hasrat telah timbul, maka haruslah ia mempelajari cara mengerjakan haji. Dan tidak harus, harus ni bahasa Indonesia ni, mesti ya. Maka mestilah ia mempelajari cara mengerjakan haji. Dan tidak mesti selain mempelajari rukun dan wajibnya, tidak sunatnya. Kita yang fardu ain tadi pun rukun haji dan wajib haji. Yang sunat tak belajar pun tak apa. Yang sunat dia tak masuk fardu ain. Sebab bila mengerjakannya sunat, maka mempelajarinya pula sunat. Benda-benda yang sunat hukum dia, kita belajar pun sunat, tak wajib. Dari itu tidaklah menjadi fardu ain mempelajarinya, iaitu mempelajari yang sunat tadi. Okey, sekarang kita dah selesai dua benda. Yang pertama akidah, siap. Yang kedua benda-benda yang kita kena buat, siap juga. Jadi balik ke rumah nanti, kita boleh cek lah anak-anak kita. Keluarga kita ni susah nak dapat orang yang bukan Islam masuk agama Islam. Tapi dalam keluarga kita memang ada orang yang tak balik, dia balik. Jadi kita boleh cek anak-anak kita yang baru balik ni tadi, dia punya fardu ain dah selesai ke belum. Yang pertama, ucap 2 kalimah syahadah. Kita rasa ya anak aku ni balik dah ni, umur dah 15 tahun dah ni. Cuba ucap 2 kalimah syahadah. Kita dengar rasa-rasa lebih kurang betul tu, boleh lah. Sebab apa? Ada satu kisah seorang guru silat. Dia bila nak terima budak baru, dia kena bersalam, cara ijazah dia lah. Bila bersalam tu dia akan bacakan asyhadu an la ilaha illallah. Anak murid kena ikut. Dia punya bai'ah. Tapi ni guru silat ni dia baca tu silap. Dia baca asyhadu Allah ilaha illallah. No, silap. Padahal dia untuk guru. Anak murid pun rasa heran. Bukan dia bawa ajaran sesat, tapi memang dia pun tak tahu benda tu. Orang rakam masuk dalam internet. Jadi orang duk kutuk dia lah. Apa tok guru silap tu ni kan, bagi talqin la ilaha illallah pun tak betul. Asyhadu Allah ilaha illallah. Tok guru silap. Jadi anak-anak kita test, betul tak dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia yang ringkasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tu pun cukup lah. Dia sebut betul tu, betul lah. Kemudian yang fardu ain ke atas anak kita yang baru balik tadi, sembahyang. Kita boleh cek lah, betul tak bacaan sembahyang dia, cara sembahyang dia, yang wajib, yang rukun. Yang sunat tak payah. Yang tu bukan fardu ain. Lagi satu, anak yang baru balik ni fardu ain ke atas dia belajar mandi wajib. Dia dah balik, dia tahu tak mandi wajib. Itu pun kita kena cek. 2 kalimah syahadah, semayang, mandi wajib. Ni 3 benda penting lah ni. Bila kita ada anak yang dah balik, kita test lah dia. Tapi di Malaysia ni biasanya budak-budak yang belum balik pun dah belajar dah semua ni. Sekolah rendah pun belajar, waktu petang pun dia belajar, dan di sekolah menengah pun tingkatan 1, tingkatan 2 pun dia belajar dah. Jadi biasanya 3 benda ni beres. Tapi manalah nak tahu kok terlepas. Macam Tok Guru Silat tadi lah, bukan dia tak belajar dulu. Tapi macam mana boleh jadi asyhadu Allah ilaha illallah. Tu. Sebab apa, budak-budak ni apabila dia sudah balik, maka dosa-dosa dia kena tanggung sendiri. Sebelum balik tu mak bapak dia lah tanggung. Bila dia dah balik, dia kena tanggung sendiri dosa-dosa dia. Ada budak yang dah balik tapi dia tak pernah mandi wajib, ada. Dia tak tahu pasal mandi wajib. Yang tak tahu satu masalah. Satu kumpulan lagi pula, dia tahu mandi wajib dan tapi dia tak mandi. Sebab apa? Dia tengok mak bapak. Dia tahu semayang fardu 5 waktu wajib, tapi mak bapak dia tak semayang. Dia fikir semayang wajib, mak dengan bapak tak semayang. Maksud dia benda wajib ni boleh tak buat. Jadi mandi wajib pun dia fikir macam tu. Dia tahu mandi wajib ni benda wajib, tapi yang semayang pun boleh tak semayang, yang mandi wajib pun boleh tak mandi lah. Jadi dia pun tak mandi. Bila tak mandi wajib, dia punya ibadah tu macam mana semua? Dia ikut mak bapak dia. Teringat saya kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia Raja Turki zaman dulu. Dialah orang yang mula-mula kalahkan tentera Eropah di Konstantinopel.
Konstantinopel ni satu kubu berlapis-lapis yang sangat kuat. Sahabat Nabi pergi serang pun tak menang. Beratus tahun orang pergi serang tak menang. Sampai zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia pergi serang Turki. Masa tu Turki di bawah orang Kristian. Inilah kali pertama Turki dapat ke tangan orang Islam. Dia sampai ke sana, serang tak boleh makan. Sebab apa? Di Turki, selat Bosphorus tu, tentera Kristian ni dia sekat dengan rantai besar. Jadi kapal-kapal orang Islam tak boleh masuk. Tak boleh masuk, tak boleh nak serang belah sana. Kalau boleh masuk pun, dia punya kota tu cukup kuat, berlapis. Habis satu kota, ada kota dalam lagi. Jadi tak pernah ada orang menang. Sedangkan Nabi Muhammad dalam hadis dia kata Konstantinopel ni akan jatuh di tangan satu orang yang raja yang baik dan tentera yang baik. Jadi sahabat Nabi, peringkat tabi'in sampai seterusnya, semua berlumba-lumba nak jadi raja terbaik, tentera terbaik. Semua gagal. Kukuhnya kota. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih, dia berjaya takluk Turki. Macam mana cara dia takluk kota Konstantinopel ni? Pada waktu malam, dia seret kapal-kapal ni naik ke bukit. Nak lepas rantai tak boleh. Dia munajat macam mana tak tahu. Dia suruh tentera dia yang 10,000 orang ni seret kapal naik atas bukit, masuk dalam selat. Maksud dia tak payah lalu rantai. Bila bangun pagi, orang Kristian terkejut tengok, oi, dah masuk dah kapal dalam selat. Sedangkan rantai tak putus. Jadi cerita ni sampai sekarang ni orang kagum Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila kapal dah masuk dalam selat, dia hentamlah kubu ni. Itu pun berapa puluh hari baru boleh menang. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih, dia ni dikatakan memenuhi ramalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata orang yang akan tundukkan Konstantinopel ni satu orang raja yang baik dan tentera yang baik. Jadi dapat kat dia lah. Tapi akhir zaman nanti ada satu lagi. Maksud dia nak kalahkan orang-orang Eropah. Jadi bila dah dapat Konstantinopel tu, orang Islam pun duduk di sana sampailah nak sembahyang Jumaat yang pertama. Nak sembahyang Jumaat yang pertama, nak cari tok imam. Siapa nak jadi tok imam? Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih pun umumkan pada orang-orang dia. Dia kata, wahai tentera-tentera aku semua, siapa antara kamu ni semua sejak balik tak pernah tinggal sembahyang fardu? Siapa pernah tinggal, duduk. Tak ada seorang pun duduk. Maksud dia tentera dia yang 10,000 tu sejak balik tak pernah tinggal sembahyang. Macam tu baru boleh kalahkan orang Eropah. Punya hebatnya. Jadi nak pilih tok imam macam mana? Semua layak jadi tok imam. Dia bagi saringan yang kedua. Dia kata, baik, dalam kamu semua ni sejak balik, siapa yang tak pernah tinggal solat rawatib? Solat rawatib ni solat yang mengiringi sembahyang. Sebahagian tentera dia duduk. Maksud dia ada yang tinggal solat sunat, ada tinggal.